Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna ففهمناها سليمان وكلا آتانا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا والطير كنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما ورزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد الحمد لله. Pertamanya kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya diberikan kita kesempatan, kesihatan, kehidupan, keselamatan pada hari ini, dan mudah-mudahan dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada kita yang tadi itu, kita balaslah segala jasa dan budi baik Allah Ta'ala dengan cara kita berbuat ketaatan kepada seluruh perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan baik. Tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sedikit sambunglah pada pelajaran kita yang dulu tentang cerita perang Badar. Kita masuk kepada dia punya ibrah ataupun dia punya pengajarannya. Baik, cerita tentang perang Badar. Baik, dan sedikit nanti ada soalan yang sampai sedikitlah, ada korban sikit dan ada tentang minta petua pun ada. Tak apa, insya-Allah yang mana saya tahu kita kongsikan. Baik. Ibu, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kan ada kitab muka surat 312 jilid yang kedua Fiqh Sirah. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi wa kitabi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu taala, mudah-mudahan dengan kitab dan ilmunya ini memberi manfaat bagi dua kehidupan kita, pertamanya dunia, kedua akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu taala, baginda berterusan memohon kehadrat ilahi dengan penuh tadarruk dan khusyuk menadah tangan ke langit, sehingga Abu Bakar terasa kasihan kepada Rasulullah. Beliau mengekori baginda dari belakang sambil berkata, wahai Rasulullah, bergembiralah demi jiwaku di tangannya, Allah akan memperkenan yang dijanjikan itu, dan orang Islam seterusnya juga turut memohon kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas dan tawaduk. Ini cerita Nabi nak mulakan perang, minta doa, tuan-tuan, angkat tangan tinggi. Antara yang Nabi minta yang rasanya tak silap, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Antara lafaz tu kita Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada satu riwayat doanya berbunyi gitu, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. A'budu, aku menyembah, asta'in, aku minta tolong. Kalau Al-Fatihah ditukarkan lafaz na'budu, kami menyembah, nasta'in, kami minta tolong. Apa sahaja yang keluar pada mulut Nabi, tuan-tuan rahmati Allah, ibu-ibu rahmati Allah, boleh dijadikan doa dan boleh digunakan pada tengok keadaan dia punya kesesuaian dia.
Contoh yang saya ambil lafaz tadi tu, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Tuan-tuan biasa kan sekarang ni orang pecah rumah macam-macam hal. Bila dia kerja tak ada duit, tak ada, harga barang mahal pula ni. Pantang balik kampung ni, raya haji orang ramai nak balik kampung ni. Pasal kalau cuti 3 hari je balik rumah ada je kena pecah rumah. Ketika saya mengaji dulu, tuan guru mengajarkan kaedah dan petua. Petua ni tak kisah tuan-tuan nak pakai, tak pakai tak apa. Jangan dikeji sudah. Saya pernah antara dulu orang yang mengeji petua-petua Melayu. Saya kena balik tuan-tuan. Bila dah naik umur, betul juga orang Melayu ni, bijak sungguh orang Melayu ni. Walaupun tak mengaji tinggi. Yang mengaji tinggi pula tak pakai otak lah, nak membidah kerja dia. Konon kita terror sangat, dalil Quran ada konon-konon, tapi bertenang. Nabi kan suruh bertenang. Bertenang tu indah dan selamat. Kenapa orang Melayu ni buat macam ni? Ada sebab-sebab dia. Dan ada juga yang tak kena, kita buang lah. Yang kita tak tahu, dengar dulu. Lepas tu kemudian tak sesuai kot, tak apalah, ini syirik, buang lah. Tapi mula-mula jangan kita tibai kata dulu, jangan, dengar dulu. Baik, jadinya Tuan Guru ni dia ada mengijazahkan satu amalan, iaitu ambil barang berkat apa yang telah Rasulullah makan, makanan Rasulullah, makanan sunnah tu ada berkat dia. Apabila dia berada dalam rumah kita ni, tuan-tuan saya ulang sekali, kalau tak setuju tak apa. Tapi saya ni buat benda ni, memang saya buat. Tuan-tuan nak buat, tak ada paksaan, ini petua. Tapi menggunakan barang-barang berkat yang pernah Nabi gunakan. Kurma, cuka, bukan cuka jalin tu, cuka estetik tu, cuka apple, cuka kurma tu lah kan. Cuka makanan, cuka apple, cuka kurma. Baik, lagi apa? Barang-barang yang makanan sunnah. Baik, saya suka pakai cuka lah. Cuka apple ke cuka kurma, ambil daripada Tuan Guru tu hari dululah, zaman mengaji dulu. Baik, jadi bila nak tinggalkan rumah, kita masuk dengan doa Nabi tadi ni. Tu kombinasi ni, insya-Allah Allah berikan kita apa yang kita nak. Jadi dah barang-barang masuk dalam kereta, anak pun dalam kereta dah, isteri dalam kereta. Jadi kita ni saya suka ambil cuka apple atau cuka kurma, apalah, tak ada lah Ustaz. Ambil kurma pun tak apalah. Tapi kurma ni bazir pula dah. Kita dah boleh makan kurma ni. Sebab kita nak letakkan di tempat ruang tamu atau ruang yang paling tengah rumah kita. Saya suka letak di ruang tamu lah. Sebab yang paling tengah rumah saya ruang tamu lah. Baik, jadinya saya suka ambil cuka apple, saya letakkan dalam cawan. Tak banyak, sikit je, bawah ni je, dalam bawah ni je. Jangan ni membazir pula, berdosa lah membazir. Cuka apple boleh pakai, boleh buat basuh luka, boleh minum cuka apple. Orang yang terlebih menghadapi masalah pernafasan apa semua, dia menolakkan lemak-lemak tu lah. Baik, ambil bawah ni cukup dah. Cuka apple tuang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah, letakkan dia di tengah-tengah ruang ataupun di ruang tamu lah. Letakkan ni, bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Al-Fatihah. Al-Fatihah kan dia segala macam kemujaraban, ayat syifa tu dalam Quran, dalam Al-Fatihah. Quran Al-Fatihah juga namanya Asy-Syifa. Antara nama-nama Al-Fatihah adalah Asy-Syifa. Baca Fatihah. Kemudian salawat Nabi jangan lupa. Kita minta berkat salawat Nabi jangan lupa. Baik, kemudian berdoalah, ya Allah, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ya Allah, kepada Engkau aku menyembah, kepada Engkau aku minta tolong. Kalau tak reti nak nukar-nukarkan tu, baca je lah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan letakkan cuka tu kalau tuan-tuan nak pegang dulu boleh juga Al-Fatihah, salawat, dan juga baca tadi iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ataupun tak pandai nak nukar-nukar tadi tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Letakkan dekat ruang tengah. Saya letak kat meja lah, ruang tengah tu meja. Tuan-tuan baliklah, tutup pintu. Jangan tak tutup, cari penyakit tak tutup tu. Tutup pintu. Kalau grill, kalau solek lah, kalau rantai lah, alam lah, onkan semua. Kemudian masuk kereta, jalan. Andai kata balik nanti ada orang dalam rumah, dia tak boleh keluar tuan-tuan. Tak boleh keluar. Satu, jangan pukul dia.
Kalau tuan-tuan niat pertama nak pukul dia, aku balik siap dapat aku terajam ni. Memang tak jadi. Memang tak jadi. Itu yang dipesan dengan tuan guru. Maka letakkan air di air cuka tadi tu. Kalau saya cukalah, tuan-tuan nak buat kurma ke apa, penting makanan yang Nabi pernah makan. Kan, baik, atau nabi-nabi dulu. Tuan-tuan ada buku sirah nabi-nabi dulu minum, ada makan cuka, mencecah dengan roti semua tu. Kan, baik. Apa saja makan. Saya suka pakai cuka lah, sebab cuka murah. Murahlah sikit cuka apple, cuka kurma ni. Baik. Pandai kata balik besok ada orang. Dia tak boleh keluar, tuan-tuan. Dia tak boleh keluar. Makin dia ke atas. Kalau rumah kita 5 tingkat lah ke atas. Duduk atas, duduk di bumbung. Tanya dia, kenapa masuk rumah ni? Dia tak nampak, kata aku tak boleh keluar laut, katanya. Tak boleh keluar, tak nampak dinding, terdinding dia. Sama ada nampak laut, dia tak jumpa jalan keluar, tak jumpa pintu, tak jumpa. Dia akan menghabiskan apa yang ada dalam rumah, tuan-tuan. Rumah tuan-tuan ada biskut, dia makan biskut tu je. Kalau tak keluar memang nasib ada. Kalau tuan-tuan tak balik, nasiblah duduk rumah tu. Ada sekali minum air paip je lah. Minum air paip. Ada Maggi dia makan. Dia makan apa yang ada dalam rumah, sebab dia tak boleh keluar dah. Sebab tu. Jadi kalau jadi macam tu, apa kena buat? Tutup balik pintu tu, pergi balik polis. Panggil polis. Jangan dipukul. Panggil polis. Tuan-tuan dan Allah. Maka nak buka balik dia macam tu, baca Al-Fatihah, tiup balik. Tiup kat muka dia boleh. Atau tuan-tuan wuduk tu, tadahkan air wuduk tu, maknanya sapu kat dia. Ni saya tak, ni tuan-tuan kita ada Facebook ni kan, ada Facebook video ni kan. Okey. Jadi maknanya kalau tuan-tuan tak setuju menadahkan air wuduk tu, tuan-tuan nak sapu kat muka dia tu, baca Fatihah ke air, sapu kat muka dia, dia sedar balik. Tapi penting polis ada. Kan dia lagi belakang dah dia, maknanya dah macam cubuh masuk kan. Takut itu rumah kita, rumah yang keberapa dah tu. Dia di muka dia memang penyangat kampung tu punya. Nak tangkap payah, kita dapatkan dia. Baik tuan-tuan, tu antara dia punya petua orang dulu-dulu yang dikombinasikan dengan doa-doa Rasulullah, dan ada kemujaraban dia. Dulu susah nak beli CCTV, tak ada duit. CCTV tak ada CCTV. Kata Rasulullah, barang siapa yang sebelum tidurnya, ada dalam Adabul Mufrad, Sahih Muhtasar Sahih Bukhari, ada Nabi sebut, siapa sebelum tidurnya membacakan 2 ayat akhir Al-Baqarah, amanar Rasul la yukallifullah, maka selamat rumah dia daripada sebarang bentuk musibah, sama ada tanah runtuh, kebakaran, banjir, apa lagi, pecah rumah masuk, apa lagi, orang curi dan sebagainya. 2 ayat akhir Al-Baqarah, tuan-tuan, Allah hantarkan penjagaan, protection pada rumah kita. Tapi itulah susah kita nak beramal. Mudah-mudah aja. Kita nampak dengan benda zahir, dengan kunci pintu ialah memanglah beli CCTV, alam tu menyebabkan yang boleh juga, tapi ada yang lebih senang, iaitu dengan kita mengamalkan sunnah Nabi. Tadi ada ustaz yang ngajar 100 sunnah yang dilupakan. Bagus tu. Cari balik sunnah Nabi yang kita pun dah biasa. Siapa yang tak hafal amanah Rasulullah yukallifullah, semua hafal kan. Jadi ini hadiah daripada Rasulullah untuk umat akhir zaman yang banyak meninggalkan Rasulullah jauh sana tu. Tuan-tuan, rindu Rasulullah, ambil sunnah-sunnah dia yang memberi keselamatan dan faedah pada kita semua. Tuan-tuan yang baik, insya-Allah rumah kita lah, duit lah tu banyak pula buat keluar pada bank, nak bayar duit tanah contoh. Menggigil-gigil kawan tu, nak simpan duit kat mana tak tahu. Nak simpan dalam peti ais. Tuan-tuan insya-Allah kan. Baca doa tadi tu, doa perlindungan. Baik, tuan-tuan insya-Allah, antaranya lah banyak lagi amalan-amalan yang diijazahkan oleh ulama-ulama muktabar. Contohnya Hizbul Bahri, Hizbul Nawawi, Hizbul Sakran, macam-macam. Ambil, tuan guru bagi tu ijazahkan, ambil dan kita boleh amalkan. Tak setuju, ini bid'ah, Nabi tak baca wirid-wirid ni, hizib-hizib Nabi tak baca, ambil hizib yang Rasulullah baca. Tak gaduh-gaduh lah dalam hal ni. Dalam ni pun nanti ada Rasulullah. Okey, pertamanya tadi Rasulullah nanti kita akan masuklah. Orang tak setuju baca talqin kat kubur, katanya ini bid'ah dan sebagainya. Sirah Nabi ni ada buktinya. Rasulullah membacakan ataupun melafazkan sesuatu pada orang dah mati, kepada tentera-tentera kafir daripada Mekah yang menyerang Rasulullah di medan tempur Badar. Mati dia, termasuk Abu Jahal semua. Rasulullah sebut pada si mati tu, bukan makna ni bahasa kita lah, ada tidak janji Tuhan kamu yang seperti dijanjikan dalam kubur sekarang ni? Sahabat tanya, ya Rasulullah, mereka dengar ke?
Nabi kata bahkan mereka lebih mendengar. Dah kalau orang kafir tu pun dengar apa yang Nabi sebut, dah kalau orang beriman mati dalam kubur tu pun tak dengar kita menyebutkan perkataan-perkataan talqin, membacakan beberapa ayat Quran. Tapi tolong satu je tuan-tuan, kebanyakan orang, saya kata kalau tengok mengiringkan jenazah ke perkuburan, jaga adab-adab dia. Janganlah duduk di atas kubur orang. Itu yang orang bising tu. Nak berdiri ke duduk atas tikar ke tak apa. Jangan duduk di belendang tu. Apa belendang tu panggil apa tu? Kepuk. Tu kubur orang ada kepuk, jangan duduk di situ. Jangan duduk. Nabi kata menyakitkan yang dalam tu. Jangan duduk dalam. Sebab kita tak tahu sekarang kubur dia punya lahatnya ke bawah. Tak apalah kalau ada sebuah kubur lahatnya liang dia ke tepi. Nah, sebenarnya jenazah dekat sini, mayat dia kat situ, lubang dia kat sini, dia di kampus kat situ, dia kat sini dekat tepi sini. Nah, kubur dulu. Kubur sekarang sini saya tak tahulah kot, mungkin kat bawah, liang ni kat bawah, lahat ni kat bawah. Dia macam dulu kalau saya duduk Terengganu, dia kubur yang tepi pantai pasir takut jatuh kan, dia buat di bawah. Itu lebih memudahkan lah. Banyak dulu lahatnya liang dia di tepi, bilik dia di tepi. Baik. Jadi kita duduk atas tu, itu yang tak bagi tu. Jangan duduk. La taq'udu 'alal maqabir kata Nabi. Jangan duduk atas kubur, menyakitkan yang dalam tu. Ini saya. Dan Nabi kata la taq'udu, jangan duduk atas kubur, menyakitkan dalam tu. Besok kalau kita mati tahu lah. Sakit nanti kita duduk atas orang atas tu. Nah, jadi tu maknanya kalau tahu duduk juga berdosa lah. Sebab Nabi larang. Jangan kan. Dah tahu tak, kalau tak tahu mungkin dia maaf pada syarak, tapi sakitlah kawan di luar tu. Baik tuan-tuan dan Allah. Baik. Maka saya pergi poin pertama, Nabi berdoa kepada Allah. Kita sebelum memulakan sesuatu memang amat digalakkan berdoa kepada Allah. Tak sombong kita. Ulama tasawuf sebilangannya memang tidak berdoa. Jangan kita jadikan alasan tu ulama tasawuf tidak berdoa. Mereka ada pendapat mereka. Saya ngaji dulu di pondok tuan-tuan, di Sumatera dulu. Tak ramai yang angkat tangan berdoa. Kita tanya, kenapa tak berdoa? Malu ustaz. Malu. Itu hujah mereka, dan mereka rasa malu. Mereka tu Allah, banyak Allah Ta'ala bagi pada kami, kepada aku ni, banyak ni rezeki, pernafasan, jantung, mata, tubuh kita 1001 nikmat yang kita tak terbayar. Ibadah sikit, situ hujah mereka tu. Tak apalah, itu bagi pendapat mereka. Maka nak angkat tangan doa, Allah malunya lah. Nikmat banyak dibagi ni, jantung ajalah berdegup tak berhenti, melainkan dua, bersin dengan batuk. Batuk dan bersin, berhenti jantung. Time tidur dia jalan jantung. Kalau dia berhenti, kita lah jalan. Alhamdulillah, apa bersin pun susah nak nyebut Alhamdulillah. Sorry sorry, tak orang cakap putih tu. Jadi nikmat yang dibagi terlalu banyak. Mata sajalah, nak bayar sebelah mata pun tak terbayar dah ni, nikmat mata melihat ni. Lagi apa tuan-tuan? Tangan bergerak, tulang boleh bergerak, ada engsel ni, ada sendi-sendi. La ilaha illallah. Ibadah sikit. Ba'diyah qobliyah tak jaga langsung. Kalau sibuk mungkin lah. Umur dah banyak, lebih 40 tahun dah. Umur lebih 40. Qobliyah ba'diyah masih tak mampu nak buat. Tapi yang Allah bagi tu banyak pada dia. Tiba-tiba angkat tangan ada doa. Mereka, kami malu ustaz. Saya malu pak, dia kata. Saya malu mohon dengan Allah. Allah bagi saya terlalu banyak nikmat. Tiba-tiba saya ibadah saya sikit. Duduk pondok ni berzikir tak berhenti tuan-tuan. Tu pun dengar aku ibadahnya sikit. Selawat saya sikit. Apa mau minta-minta sama Tuhan saja. Kalau tuan-tuan sampai ke makam gitu tak apa dah lah. Tak apalah. Rasulullah ni meminta kepada Allah. Sebab Rasulullah ni adalah sumber rujukan kita. Kalau Nabi pegang kepada pendapat tadi tu, nasai umatnya tak berdoa semua. Nah, Nabi ni dalam keadaan Nabi menjadi contoh pada umat Nabi, angkat tangan doa sampai Sayyidina Abu Bakar kesian berdoa, ya Rasulullah, ya Allah Taala perkenankan doa tuan ni Rasulullah, tuan ni Nabi. Nabi kata Nabi kena minta juga. Sampai separuh, ada sebahagian daripada pendapat riwayat menyebut sampai nampak ketiaknya Nabi ni putih, berlalu tinggi Nabi angkat tangan dia. Tak nampak bahagian ibtun ketiak dia tu. Baik.
Menjelang pagi Jumaat tahun kedua Hijrah, peperangan antara musyrikin dan muslimin pun bermula. Untuk memulakannya, Rasulullah mengambil segenggam anak-anak batu dicampurkan ke arah Quraisy sambil berkata, ni Nabi ambil cara Nabi. Ambil batu, genggam anak batu kerikil kecil Nabi genggam. Nak dibaling ke arah Quraisy. Mekah yang menyerang kita lah ni, yang menyerang kita ni. Binasalah sekalian muka, dihembuskan ke arah mereka. Kerana itu tidak seorang pun tidak kena, malahan mata mereka dipenuhi pasir. Dan Tuhan pun memberi pertolongannya dengan saf para malaikat alaihimussalam yang turut berperang di samping mereka. Peperangan pun selesai. Okey, baik. Ada riwayat menyebut dalam ketumbukan tentera Quraisy Mekah, kafir Quraisy Mekah ni yang menyerang Nabi, ada di situ iblis. Iblis ikut serta daripada Nabi hijrah tu, tuan-tuan. Bermula Nabi hijrah tu, dia duduk di perbincangan di kelab Abu-Abu tu lah. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, kan Nabi nak hijrah keluar tu dengan Sayyidina Bakar berdua tu tak. Di situ iblis lah yang mencadangkan supaya bunuh Nabi tu. Mereka ni macam was-was nak bunuh Muhammad ni, dia orang kita juga, dia keturunan Quraisy kita. Dah kalau kita bunuh Muhammad ni, kita dicela pula dengan keturunan kita, sebab Arab ni kuat asabiah dia. Datang iblis menyerupai manusia, dan dia menyerupai pemimpin bani-bani yang ada di Mekah tu lah. Bunuh aja katanya. Iblis daripada dulu lagi ikut rapat orang kafir ni, nak hancurkan agama, nak hancurkan Nabi. Sampai peperangan ni dia ada di situ. Tuan-tuan, masya-Allah. Dan orang yang pertama lari daripada medan tempur Badar ini iblis yang menyerupai orang. Kenapa? Dia nampak malaikat turun beramai-ramai. Orang sebab apa dia lari dulu? Sebab dia bukan orang. Orang tak nampak benda halus, tuan-tuan. Innahu yarakum huwa wa qabilun min haitsu la tarawnahum. Itu janji, itu dari Quran. Orang yang normal, innahu yarakum, sungguhnya jin syaitan ni nampak kamu, min haitsu la tarawnahum, sedang kamu tak nampak mereka. Sebab tu kita malaikat pun kita tak nampak. Kalau malaikat ni dalam bentuk yang halus, dia nur, cahaya. Kan cahaya nak pegang tak boleh, ada cahaya nak pegang tak boleh, halus. Kalau kita ni kasar, kita unsur tanah, boleh pegang, ada berat dia, ada kilogram dia. Iblis di situ nampak malaikat turun. Allah Alam, ada katanya dengan kuda terbang pun semua, tapi dia nampak, dia lari dulu. Pasal apa? Dia nampak ini malaikat, dia lari dulu. Orang lain tak nampak, kenapa dia lari? Entah. Nampak tu? Sebab itu saya pesan dulu dengan tuan-tuan, perbanyakkan selawat Nabi. Antara inilah tadi. Dia dengan Nabi dia tak boleh, tuan-tuan. Iblis ni. Pernah satu riwayat menyebut bahawa Allah panggil syaitan, iblis ni. Allah paksakan iblis bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Allah memberi ingat kepada iblis, engkau jangan menipu ketika kekasihku bertanya kepada kamu. Kalau kamu menipu, pecah hancur muka kamu ni. Takut iblis. Maka Rasulullah bertanya soalan kepada iblis. Dia tanya, antara banyak soalan lah, ada kitab dia tu. Saya tengok satu-satu je yang saya berminat nak cerita dengan tuan-tuan. Rasulullah tanya, ketika umatku berselawat kepadaku, apa jadi dengan kamu? Kata iblis, ketika umatmu berselawat kepadamu, hancur aku hancur. Tuan-tuan, masya-Allah. Pasal tu dia rapat nak bunuh Nabi ni. Daripada Nabi hijrah, perang Badar, dia follow iblis ni. Dia tak nak umatnya selawat, dia tak nak Nabi tu hidup sampai Islam tu tersebar luas. Habis dia hancur iblis. Kalau kita tengok sunnah Nabi betul-betul, tuan-tuan, ada kayu sugi sebelum solat tu, semuanya sunnah Nabi. Tak berani iblis rapat, tuan-tuan. Nabi suruh baca 2 ayat akhir, Nabi suruh baca ayat kursi lepas solat, baca subhanallah, alhamdulillah ber 33 lepas solat. Semua tu adalah, itu iblis yang tak suka tu. Lepas tu dia lekakan kita. Pak, tuan-tuan, Nabi tanya, ketika umatku bersalawat kepadaku, apa jadi dengan kamu wahai iblis? Aku hancur ya Muhammad, aku hancur. Sebab dia, Allah dah janji tadi, jangan menipu. Jawab, ketika kekasihku bertanya kepada kamu. Kalau kamu jawab, kalau kamu tipu, hancur kamu. Maka Nabi tanya, ketika umatku selawat, dia apa jadi kamu? Hancur. Pasal tu orang yang membenci selawat Nabi ni, dia tu iblis. Tuan-tuan, perangai bukan dia tu iblis, perangai iblis ada pada dia. Orang selawat sibuk,
Ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Dan banyak salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika itu bukan hanya apa ni, tentera manusia je yang berpegang. Dan ini dulu masa zaman saya ngaji dulu di Azhar dulu, yang mengajar kami sirah tahlili turun Dr. Zul yang mengajar kami, dia suruh bincangkan adakah hal nazala malaikat fi apa ni, adakah turunnya malaikat dalam perang Badar. Dia suruh bincang, tajuk tu jadi sejam tuan-tuan. Bukti-bukti dia sudah datangkan datangkan dalil bukti-bukti yang menunjukkan kata malaikat tu turun. Sahabat ada yang senjata tak cukup tuan-tuan, senjata tak cukup, pedang tak cukup, tapi Nabi ambilkan pelepah kurma, dipotong macam bentuknya pedang dan ditebas atas kepala musuh, tengkuk jatuh tergolek, putus, dibantu oleh pedang-pedang ni malaikat. Nampak tu? Tu tunjuk dalilnya itu terjadi. Sahabat ada meriwayatkan bahawa kepala musuh ditebas dengan pelepah kurma yang Nabi potong bentuk macam pedang, ditebas atas tengkuk musuh, jatuh kepala musuh. Tu dibantu dengan pedang malaikat. Ini tadi menunjukkan bahawa malaikat itu turun. Baik. Seterusnya, peperangan ini selesai dengan kemenangan di pihak muslimin, di mana 70 handalan musyrikin terbunuh, dalam 70 pula yang tertawan di tangan kaum muslimin, berbanding dengan 14 muslimin yang syahid. 14 muslimin syahid. Baik tuan-tuan, sahabat ni dah meninggal perang Badar. Satu riwayat menyebut bahawa subhanallah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, tak silap saya, ke Ibnu Hajar Al-Haythami, ada satu pengamalan untuk tabaruk, mengambil berkat daripada nama-nama ahli Badar, kan? Bi ahlil badri ya Allah. Ada selawat Badar tu kan? Baik, selawat Badar. Tuan-tuan masya-Allah. Baik Jadinya satu dulu memang saya ada kumpulkan nama 313 tentera Badar tu. Boleh. Ulama-ulama pun tak ada bersisih pendapat. Nak tuan-tuan tengokkan nama tu, boleh ada dalam Google nama-nama tentera Badar. Ada 313 nama, 330, 330, nantilah lebih kurang lah. Boleh printkan tu. Satu kisah anak buah Ibnu Hajar, ulama di Mesir. Ibnu Hajar ni, ulama ni, anak buah dia tertangkap di satu tempat. Pemerintah tu tahan, tak tahu kenapa. Kalau kita mungkin tak ada pasport macam itulah agaknya lah. Jadi anak buah tu menulis surat kepada Ibnu Hajar di Mesir. Ibnu Hajar balas ke surat tu, disalinkan nama 313 ahli Badar tu, dan dia lipat, dia hantar kepada postman, hantar kepada anak buah dia tertangkap di satu tempat ni. Kita baca nama ni, baca nama Badar ni. Dia pun baca nama ahli Badar, dilepaskan beserta hadiah. Dapat hadiah pula dah. Dia balik sini, dah terlepas dah. Kata pakcik bagi saya nama ahli Badar. Saya bacalah ahli Badar, ambil berkat pada mereka ahli Badar yang bantu agama Islam ni. Di situ ada Rasulullah bersama perang Badar ni. Kemudian saya dilepaskan, dibagi saya pula hadiah banyak pula tu. Tuan-tuan, dah kena tangkap, dilepaskan pula, hadiah banyak pula, kan? Maka itulah ada amalan di situ, tapi kita pulang juga. Saya bagi tahu tuan-tuan, ini siapa nak amal-amal sebab dia datang bukan pada Rasulullah, kita pulang. Datang pada ulama punya amalan, kita pulang. Tapi jangan dikeji sudah. Apa nama ahli Badar tu tak boleh pakai. Kalau mereka tak perang, tuan-tuan, Islam tak sampai ke Sungai Pelong ni. Tuan-tuan, masya-Allah, kalau sahabat tak terkorban 14 orang ni, tak sampai Islam kat sini. Hari ni kita tak tahu sembahyang ada mana, tak tahu. Masing-masing kepala ada calit tu. Tak tahu kalau sahabat tak berperang ni, tuan-tuan. Kalau Nabi tak turun perang ni, kalau Nabi tangkat tangan doa tinggi-tinggi tadi ni, Islam hari ni, koklah saya pun bukan nama Muhammad, nama orang lain tak tahu nama apa, bubuhan Hindu barangkali, Allahualam. Baik, tuan-tuan, masya-Allah. Baik, yang terakhir saya minta sikit izin Ustaz Wan, nanti ada soalan, 2-3 soalan ni dalam Datuk anak Isyak ada ni. Yang akhir, okey, poin akhir ni nanti kita sambung bulan depan. Baik. Mayat musyrikin yang tertewas di dalam pertempuran, termasuk handalan mereka, dicampak ke dalam lubang di Badar. Campak semua.
Baiklah ni tuan-tuan, kira baiklah ni. Tidak kita biar je mayat tu macam tu. Pasal apa Nabi menunjukkan akhlak mulia walaupun musuh dia. Mayat tu kalau biar tu penyakit macam-macam datang tu. Nah, padahal di apa ni, di negara Arab ni panas, dia cepat hancur mayat tu. Tapi kalau mayat tu terbiar, virus lain pula akan datang, penyakit lain akan datang, wabak macam-macam, taun lagi apa, macam-macam lah akan datang pada mayat yang tak terurus ni. Baik, jadi Nabi walaupun itu Nabi masukkan dalam satu lubang. Rasulullah bangun berdiri di tepi lubang dengan menyebut nama mereka dan dengan nama bapanya. Nabi kenal. Nabi sebut satu-satu nama yang mati dan nama bapaknya sekali. Nabi berdiri di tepi lubang tu. Hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan, apakah engkau gembira dengan kerana kamu taat Allah dan Rasulnya? Nabi tanya orang dah mati tu. Sesungguhnya kamu dapati apa yang telah dipujikan oleh Tuhan kami, dan bagaimana kamu sekarang kau kat kubur ni, kau dalam lubang ni, apa janji Allah Ta'ala dengan kami dan dengan kamu? Dulu kami sampaikan agama kebenaran, kamu lawan. Kau ni dalam kubur ni ada apa ni? Penuh siksaan ni. Nabi tanya mereka yang dah mati tu, apakah kamu telah mendapat seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kamu? Lantas Umar bertanya. Kenapa Umar bertanya? Sebab Umar ni tegas tuan. Apa yang tak boleh, tak boleh. Apa yang boleh, boleh. Umar terus pintas, ya Rasul. Umar kata, wahai Rasulullah, bagaimana kamu menyeru dan bercakap dengan badan yang tidak bernyawa? Cakap dengan mayat. Rasul menjawab, demi jiwa Muhammad di tangannya, kau tidak terdengar apa yang aku sebut seperti ini, seperti mereka mendengar. Mereka lebih faham apa Nabi sebut daripada orang yang hidup ni dengar. Dan arti kata lain, mereka lebih mendengar apa yang kamu mendengar. Hingga kata Rasulullah kan, mayat di jenazah dalam kubur mendengar desirat atau gesekkan tapak kaki yang datang dan yang pergi. Dan daun-daun jatuh atas kubur mereka lebih dengar pada kita. Nampak tuan-tuan? Baik, itu yang kadang-kadang inilah yang dibuat dalil. Dengar ke kamu talkinkan mayat ni? Dia dengar lah ni dalil kat sini ni. Orang kafir, mati kafir tu lebih dengar lagi kalau mati Islam ni, mati dalam keadaan Muslim, lagi lebih mendengar. Baik tuan-tuan dan macam Allah, azan 4 minit. Kalau bersempat saya jawab 1-2 soalan. Baik ya, ada orang bertanya soalan. Nanti kalau azan kita berhenti kejap sampai habis soalan lah. Soalan tak banyak, ada 2-3 soalan je. Baik, saya tulis dulu. Baik soalan dia pertamanya, dia tanya pasal akikah dan korban. Ada orang dia tak buat akikah lagi, bila dah besar ni dia nak buat korban, ayah dia tak bagi. Jangan buat korban, kamu tak buat akikah dulu. Dulu tak buat akikah lagi. Nah, baik, dengar ni baik-baik. Tak apa, nanti kalau azan kita berhenti kejap, kita selesaikan masalah. Baik. Okey, akikah kena faham. Tuan-tuan pegang betul-betul. Kalau faham ni, insya-Allah ke depan besok fahamlah kita. Akikah bermula anak tu lahir sehingga anak tu balik. Dah balik cukup dah. Tanggungjawab akikah atas bahu mak bapak. Tertanggung atas bahu mak bapak. Akikah ikut sunnah Nabi hari ke-7. Alasan tak sempat, isteri kita ngandung 9 bulan lah, bukan 9 hari. 9 bulan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 tu boleh sempat ngumpul duit. Ustaz, kekah susah lah, kenduri apa semua. Hantar ke Kemboja sana tu. Terus tak payah beli beras, tak payah beli kordial, tak payah beli gula, tak payah tu. Hantar duit dah selesai. Ustaz ni gambar Ustaz punya lembu, kekah kambing, hantar gambar ni, gambar bukti sembelihan, awak nak makan. Senang. Kita kek lembu taklah, kambing tak mahal sangat. Kenduri tu mahal. Beli beras, beli segala macam, harga barang naik tuan-tuan. Minyak masak melambung naik lah. Lembut kat RM50 lah 5 kilo tu. Ya Allah Rabbi. Baik, jadinya sempat ngumpul kalau pakai kaki ceritanya. Kekah dia daripada tanggungjawab mak bapak, atas bahu mak bapak, dari berlahir sampai dia balik, dia dah balik, jatuhlah tanggungjawab tadi, habis akikah tiada lagi dah. Anak yang besar ni apa jadi? Anak yang besar ni tak perlu buat akikah lagi dah. Kita sebut gitu, fiqh sebut gitu. Apa dia boleh buat? Afdal, selayaknya dia buat korban untuk diri dia sendiri.
Allah lebih tahu tuan-tuan, tak mampu dulu masa anak satu, anak dua, kita kerja pun macam tu je lah kerja kita. Ada tak apalah anak laki dua bahagian, oh diam, duit tak ada. Allah Maha tahu kita tak ada duit, dan Allah tahu kita tak berdosa tuan-tuan, sebab kita tak ada duit nak buat kekah. Lain lah kalau kita ada duit, buat tak tahu je, itulah bahagian tuan-tuan. Besok minta ampun lah. Baik, jadi mak bapak tadi dah selesai dah, kekah tak ada lagi dah untuk dia. Maka dia tadi yang anak dah besar ni, dah kerja dah, maka dia perlu buat kekah ke? Tak perlu. Dia buat korban pada bulan korban lah, jangan buat hari biasa. Pada bulan 10 Zulhijjah tu dan sampai 13 Zulhijjah, buatlah korban, afdal bagi dia. Tak perlu lagi dah buat kekah. Ada kawan saya telefon, umur 52, Ustaz jemput datang hujung minggu. InsyaAllah kalau free saya datang tuan. Kenduri apa? Kenduri kekah. Jangan dapat cucu. Kekah siapa? Kekah saya lah, 52. La ilaha illallah. Baik buat korban. Binatang tu je sama, jadi tunggangan tu sama je dengan kekah tu. Cuma dulu bapaknya tak mampu, jadi pendapat menyebut bahawa kamu tak boleh buat korban sebab kamu tak kekah, tu salah. Fiqh jawab yang tadi, jawapan fiqh yang tadi. Okey, baik. Tuan-tuan masya-Allah. Baik. Itu kekah dan korban. Boleh tak buat korban tapi saya belum kekah? Jawapannya boleh. Lebih baik kamu buat korban sebab dulu bapak kamu tak mampu. Kan, baik. Jadi tak ada lagi kekah dah, tak lebih balik je tak ada. Maka afdalnya buat korban untuk orang yang belum dikekahkan dan dia sudah balik. Baik, tuan-tuan dan masya-Allah. Baik. Ke azan dulu 28 saat. Okey, soalan kedua saya bagi dulu, saya jawab kemudian. Baik. Minta petua patah tulang bagi cepat nyambung, ada insya-Allah. Baik. Azan 7 minit. Okey, baik. Ingat dulu Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasakhalqa qala bihi azza wa yurami 78. Okey, baik, 78. Kita azan dulu. Tulang patah bagi cepat sambung. Baik, nanti saya syarahkan. Ya Allah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarhul darajat ala ta'ala wa asyukur ya arhamar rahimin. Baik, sambung tadi yang minta petua tadi itulah. Baik, ini petua ni bukan seorang dua je saya dah bagi. Beratus orang saya bagi tuan-tuan. Alhamdulillah jumpa balik, feedback dia alhamdulillah, dan saya pun ambil dengan tuan guru. Baik. Baru ni semalam Jumaat, taman saya di Putrajaya, cikgu lah sahabat saya cikgu. Dia naik motor dia tak lah besar sangat, cuma motor tu berat ni, motor tu 180 kg motor tu. Slide kaki tu jatuh, patah dia punya tulang dekat buku lali tu. Dia pun saya tengok kaki berbalut. Dululah 2 bulan lepas, 3 bulan lepas, hampir 3 bulan dah ni. Jumpa balik, semalam jumpa Jumaat. Oi cikgu, dah okey dah ke? Sebab dia dapat cuti 3 bulan, cuti patah kaki. Lepas tu aku nak pergi sekolah lah, bosan lah kat rumah dia. Dah elok ke kaki? Nak cerita ni, dia kata masa mula patah tu dia sembahyang lagi pergi masjid, jumpa kat masjid. Kata aku patah pula je ni. Kenapa? Slide motor tu, kaki tu dah sampai rumah, kemudian dia slide tu licin, motor timpa kaki dia, patah. Baik, kata cikgu ambil saya bagi ayat Yasin 78, Adharaba lana mathalan wa nasiya khalaqah qala may yuhyil azama wa hiya ramim. Qala may yuhyil, katakan qala may yuhyil azam, siapakah yang menghidupkan tulang, wa hiya ramim, sedang tulang tu hancur? Allah Ta'ala lah. Itu ayat almarhum Ustaz Arundin dulu pesan, apa-apa benda pun walaupun dia kait dengan sumber alami, contohnya daun, contohnya apa benda, air, garam, mesti kita kombinasikan dengan ayat Quran atau doa-doa Rasulullah. Satu daripada bumi, satu daripada langit. Langit tu doa lah, ayat Quran, sunnah Nabi, doa Rasulullah, dan kita kombinasikan dengan apa yang ada di bumi ni, berbentuk tadilah tumbuh-tumbuhan, air ke apa, garam semua tu lah. Baik, jadi yang di langitnya ayat tadi Yasin 78, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalaqah qala may yuhyil azama wa hiya ramim. Izam tu tulang tu, memang tu tulang. Jadi ayat tu dibacakan kepada daun kari. Tuan-tuan, saya masuk bidang komplementari ni, perubatan komplementari ni, benda ni tak susah. Semua ubat tuan-tuan ada kat tepi-tepi ni. Daun sirih, pokok serai. Yang tu tak payah mahal lah. Tak apa, yang penting pergi hospital dulu. Jangan dah lawan hospital tu. Doktor bagi ubat hospital, makan. Kemudian kita komplementari, kita komplement dia. Saya kira saling melengkapi dia dengan yang ada ni. Baik, ubat tuan-tuan kat tepi-tepi longkang ni je, kat tepi-tepi rumah kan. Daun kaduk, apa lagi. Baik, jadi daun kari. Kenapa daun kari? Buka kajian saintifik daun kari, dia penuh dan syarat dengan kalsium. Dia penuh dan syarat dengan kalsium. Tujuh helai cukup. 7 helai cukup untuk sehari. Sama ada tuan-tuan nak buat ulam makan dengan nasi, buat ulam, ambil 7 helai tu basuh lah. Buat ulam 7 helai cukup sehari. Tuan-tuan tak boleh masuk lah dengan ni, tuan-tuan blender dengan air, telan tu dah cukup kan. Kalau makan daun kari ulam pun tak boleh nak pergi, 7 helai tu buat blender dengan air, minum terus dah. Dibacakan tadi tu, Adharaba lana mathalan wa nasiya khalaqah qala yuhyil azama wa hiya ramim. Tuan-tuan bacalah, ganjilah 1 boleh, 3 kali boleh, 5 kali, 7 kali boleh. Dia tiup kat daun tu, jadikan amalan. Sahabat saya tadi memang betul-betul, memang daripada mula dia kena, saya jumpa ni dah sembuh, saya pun jumpa dia 2 bulan setengah. Ustaz, doktor tanya aku, dia kata, cikgu, sebab cikgu ni tadi dah jumpa doktor, cikgu boleh tak saya nak pergi sekolah, lama sangat duk cuti ni, cikgu ni bagus tuan-tuan.
Sekolah dia sekolah kluster, cikgu kluster kan. Baguslah kerja. Saya lama duduk rumah tu. Saya bosan lah. Saya cakap, doktor boleh tak saya nak pergi sekolah? 3 bulan lah, ada 6 bulan, ada lagi ni, setengah bulan lagi ni, patut kena rehat. Tengok dulu kaki tu. Dia cakap, elok lah tulang ni. Bagi doktor kata 3 bulan baru cantik tulang tu. Tuan-tuan, selepas dia ambil ni 7 helai daun kari dan ayat ni tadi dikombinasikan tu, 2 minggu permulaan tu dah nampak dah tulang tu nak naik putih dan dia cantum balik tulang tu. Tuan baik. Jadi saya sampaikan ni, ambil lah. Benda tak susah pun. Tahu orang India tuan-tuan, dia makan apa? Dia makan kari, ada daun kari. Pasal tu tulang dia kuat. Dan dengar orang India patah kaki tak boleh bangun terus. Kejap je. Orang India ni cepat dia. Tengok tulang dia, gigi dia kuat. Dia jarang-jarang dengar orang India banyak pakai gigi palsu. Jarang. Ada tapi jarang. Melayu ramai lah gigi palsu. Tulang dia kuat. Tuan-tuan boleh amalkan. Daun kari tu jangan ambil pucuk dia. Pucuk dia tu dia tak kuat lagi. Daun yang warna hijau muda, dia tak, orang panggil apa bahasa dia, ubat dia baru masuk separuh, muda lagi. Yang tua tu hijau gelap. Yang hijau gelap tu lah ambil. Tuan-tuan, tak susah lah daun kari, bukan modal pun kan. Tapi ambil orang punya minta izin. Jirannya dia sebat dah sampai 3 batang ranting tu, buatlah macam mana pun awak curi. Orang cepat sembuh, dia tak sembuh-sembuh. Daun kari curi. Ustaz, daun kari pokok kari besar ni memang besar orang punya, minta izin kan. Baik tuan-tuan, saya kongsikan yang bertanya ni, saya jawab dah, insya-Allah. Ni petua yang mana saya tahu saya kongsikan. Dan ini memang selalu jadi. Patah kaki, patah tangan, patah jari, inilah. Tapi kalau tuan-tuan nak amalkan pun boleh, nak kuatkan tulang boleh. Cukup 7 helai, jangan 70 helai. Tuan-tuan terlebih kalsium nak susah pula nanti, dia jadi lain, jadi penyakit lain. Baik tuan-tuan, masya-Allah. Insya-Allah ini saja pada perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi. Dan selamat hari Idul Adha. Semoga masjid ni lancar lah dalam urusan korban, sembelihan dan sebagainya. Saya kalau tidak pun kena ke Kemuja, tapi Kemuja telefon lambat. Saya dah deal dengan kampung nak uruskan kambing korban mak dan abah saya. Jadi dah uruskan pun semua, barulah Kemuja telefon ada lembu kena sembelih. Tak apalah tahun ni saya rehatlah, tak pergi. Baik, insya-Allah tuan-tuan. Baik, mudah-mudahan semuanya lancar. Dan Idul Adha yang tiada keuzuran datang sembahyang, fasalli li rabbika wanhar, kerana inna a'tainakal kausar. Allah telah kurniakan kepada kamu Muhammad dan umat Muhammad itu Al-Kausar. 2 maknanya. Kebaik, pertama Telaga Kausar yang kita akan nanti, kita akan tuan-tuan semua kita akan pergi Telaga Kausar. Lepas ni kita akan mati, masuk kubur, kita akan ada soalan kubur, semua tuan-tuan saya lalui. Sama ada kejap lagi mati, atau besok, lusa, minggu depan, tahun depan kita akan mati. Semua kita akan mati, akan dimandikan di masjid ni, sembahyangkan kat sini. Sana kubur kita, Allah alam kalau kat sana-sana lah. Dan kita akan lalui, akhirnya kita akan jumpa Telaga Kausar. Untuk Nabi panggil kita minum Telaga Kausar, dahaga dipanggil kita. Mula-mula kiamah, surah kiamah, kita berdiri. Akhirnya Al-Jasiyah, melutut kita. Lama sangat nunggu. Nabi panggil umat dia, tak larat dah minum air Telaga Kausar. Kata Rasulullah hadis, di birai bibir Telaga Kausar tu, cawannya sebanyak bintang-bintang berada di langit. Tiap orang dapat cawan. Kata Rasulullah, cawan cukup untuk nak sampai namanya dipanggil depan Allah Ta'ala. Berapa ribu tahun tak tahu. Al-Jasiyah dah melutut dah semua. Tuan-tuan, masya-Allah. Ada di situ Nabi menyebut berlaku pertelingkahan di pintu masuk Al-Kausar. Hadis Nabi. Argument kita, bukan kita lah, orang yang engkar lah kepada malaikat. Malaikat kata kau tak boleh masuk. Saya umat Nabi Muhammad, kau tak boleh masuk. Nabi tanya, Nabi sendiri datang. Kenapa ni? Malaikat, ni umat aku. Ya betul ya Rasulullah, di umat kamu, tapi selepas kamu tiada, dibalik pada ajaran asal. Tak semayang, tak buat kerja agama, tak ada langsung. Malahan Quran tu dihina-hinakan. Ni Quran ni tak boleh, hukum lama tak boleh pakai, hukum ni tak boleh, hukum lama sekarang tak praktikal. Nabi sendiri menyebut fasuhqan, suhqan, kau pergi belah. Bahasa dia
Pergi kau. Nabi sendiri halau lah sekali, hadis Nabi. Nabi sendiri menghalau orang yang tidak ikut ajaran agama yang Nabi bawa. Kausar yang kedua maknanya kebaikan yang banyak dan berpanjangan. Lepas maghrib tadi kita wirid ayatul kursi. Nabi pesan man qara'a ayatul kursi fi kulli duburi solah. Barang siapa membaca kursi tiap-tiap kali lepas solat fardu, tiada memisahkan dia dengan syurga yang menghalang dia, melainkan tunggu matinya saja. Tuan-tuan nak ke syurga dah ni, terbaca kursi tadi nak ke syurga dah, tapi tak boleh masuk. Syarat masuk syurga adalah orang dah mati. Tunggu mati dia, mati masuk syurga. Siapa yang membacakan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 lepas solat, Allah ampunkan dosa sebanyak bumi lautan. Banyak sangat kebaikan Allah Taala bagi atas nama tadi Al-Kausar. Sebab itu banyak sangat fasolli, dirikan atas kamu solat. Untuk siapa? Li rabbika. Solat tu boleh jadi dua makna, sama ada solat fardu ataupun solat Idul Adha. Fasalli li rabbika, dirikan atas kamu solat. Untuk siapa? Li rabbika, Tuhan kamu. Wanhar, dan buatlah penyembelihan. Dalil penyembelihan insya-Allah. Inna sya'naka wal abtar, siapa yang melawan kamu ya Rasul, abtar, dia terputus rahmat Allah. Ikut agama, ikut Rasulullah, ikut perintah Allah. Lawan perintah agama, abtar, batrok, terputus rahmat Allah untuk dia. Hiduplah kamu hidup secara suka mana, ikutlah kamu, rahmat Allah tiada bagi kamu. Baik, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ni masjid kampung saya tadi kuliah subuh 15 ekor. 15 ekor. Sini tak tahu berapa? 17. InsyaAllah sempat saya selimitkan 4 ekor je, sebab semua balik kampung. Saya dah tanya Tuan Haji, jangan ambil lagi order banyak-banyak, tanya dulu berapa, buat survey, semua balik kampung. Apa Putrajaya, bukan orang duduk situ, bukan kampung, orang kerja situ, mau balik kampung belah. Cukup 4 ekor je, alhamdulillah. Baik, jadi mudah-mudahan lah dapatlah, semakin faham semakin banyak lah, makin tak bergaduh dah lembu-lembu tu semuanya. Tuan-tuan, inilah ibadah dengan duit. Ada ibadah dengan tubuh, puasa, dia tak perlu duit, dia perlu puasa lembik, semayang, perlu subuh tubuh semayang. Tapi yang ni tak perlu dah kepada tubuh, perlu kepada duit. Innallaha yashari bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Allah Taala membeli jiwa anfusihim wa amwalihim, dan harta benda kamu, bi anna lahumul jannah, Allah bagi kamu syurga. Kalau ada duit dapat syurga. Baik, Allah alam. Pukul 9 tamu kita. Baik, mudah-mudahan mohon maaf kalau bahasa silap kata. Wallahu alam. Tangguh dengan tasbih kafarah salatul asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.